dalam slot kita personally Zahra. Kali ini edisi Aidilfitri kita bawakan bersama-sama yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Alamin untuk ke udara temankan kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga Ustaz. Ustaz juga. Ustaz beraya di rumah lah ni ya? Beraya kat rumah. Tak apalah Ustaz, nak buat macam mana ya? Tak ke mana. Ustaz Raya-Raya ni dia tak nak sambung macam biasa dah. Hari ni nak kena edisi khas Raya juga. Kita pasal Raya, sejarah dan juga perbahasannya. Saya pun nak tahu juga Ustaz, apa yang Ustaz nak bawakan untuk kali ni. Bukan setakat orang kata cerita pasal hari kemenangan ke apa. Hari ni ada perbahasan pula dari segi sejarah di sebalik Aidilfitri ni ataupun Hari Raya ni. Saya serahkan kepada Ustaz untuk mukadimah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa alhamdulillah. Dirahmati Allah, DJ Kak Mas, DJ Kak Fairuz, kru-kru bertugas daripada IKIM kita semua beraya masa itu pengorbanan kepada DJ kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terus kurniakan kepada kita kebaikan, kerahmatan dan juga tidak lupa juga ketupat-ketupat Allah kurniakan walaupun di konti. Amin. Walaupun di konti tu. Okey. Ada lah yang akan mengantar. Ada insya-Allah. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Dan maaf zahir batin jika ada maknanya ada benda-benda yang mungkin terkhilaf dan sebagainya. Okey. So jadi kita nak cerita mengenai Hari Raya pada hari ini, mengenai Syawal Okay. So jadi benda yang telah kita dengar, biasa kita dengar bahawa 1 Syawal ini adalah hari ketika umat Islam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kemenangan dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab Okey. Peperangan Ahzab ni satu peperangan yang agak genting juga. Sebab apa? Orang kafir dia mengumpulkan 10,000 orang. Bilangan tentera dia 10,000 orang untuk menyerang Madinah. Jadi Rasulullah SAW waktu tu kira-kira orang yang boleh bersama Nabi untuk berperang hanya 3,000 orang aja. 3,000 orang ya. So jadi maknanya Nabi SAW apa nak buat sekarang ni? Maknanya 1 lawan 3 tau. Ya, betul. Dan kalau anda kata bahagian 3,000 orang ni maknanya kena membuat benteng pada seluruh kota Madinah. Kalau salah satu kawasan, katakanlah kawasan belah timur dijaga oleh katakanlah 500 orang. Timur tombang je, maknanya kota Madinah bolos dan dimasuki. Jadi ada anak-anak kecil, ada orang perempuan, ada orang tua, maknanya dah akan mengganggu psikologi pula. Jadi akhirnya ada satu orang sahabat. Nama sahabat ini Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia adalah satu orang sahabat yang berasal daripada Farsi. Dulu ada dua kerajaan besar waktu tu waktu zaman Nabi, satu Rom, satu Parsi. Dan yang menariknya untuk pengetahuan kita semua semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni sejarah dia ada kesamaan. Dan apa dia? Daripada sudut apa? Daripada sudut ketika Rom dan Parsi ni berebut untuk mengembangkan kekuasaan dia, semenanjung tanah Arab mereka tak masuk. Jadi semenanjung tanah Arab ni negara bebas. Tak ada pengaruh Rom, tak ada pengaruh Parsi. Macam kalau kita tengok di semenanjung tanah Melayu kita, semenanjung tanah Melayu kita sama juga ketika Genghis Khan bercita-cita menawan timur dan juga barat, Genghis Khan dah pergi ke mana-mana tempat tawan negara-negara sampai ke bahagian Thailand sana tu, tapi dia tak masuk ke semenanjung tanah Melayu. Itu kesamaan dia. Jadi maknanya itu kesamaan yang menarik. So apakah yang ada di tanah Melayu ini? Kita cerita masuk. saya. Ada keistimewaan. Nanti kita bawa lain. Kita cerita sama tajuk-tajuk lain. Okey. So jadi para Salman Al-Farisi dari Parsi dia mencadangkan, wahai Rasulullah, kami ni saya berasal daripada Parsi. Parsi ni selalu berperang dengan Rom. Dia berperang dah 1,000 tahun tau. 1,000 tahun ni 20 keturunan 1,000 tahun average 20 keturunan. Mana berperang bukan 7 keturunan tau. Orang Melayu kita katakan 7 keturunan tau. Dah 20 keturunan. 20 keturunan berperang. Dia kata kami ada teknik-teknik peperangan Parsi
Kalau anda kata tentera Parsi ni tak ramai dan dia akan diserang oleh Rom, kami akan gali parit. Kan? Mana sekitar kota tu lah biar tentera tak boleh masuk. Jadi dia berkata, tak apa, biar aku beristikharah, berdoa, minta petunjuk dari Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk, okey. Maknanya boleh terima cadangan Salman Al-Farisi untuk gali parit. Okey. Okey. Untuk pengetahuan semua, okey, saya dah cukup sebut tadi untuk kita lebih faham kan. Semenanjung Tanah Arab dengan semenanjung Tanah Melayu ni lebih kurang sama, dia sudah bentuk dia. Okay, saya nak cuba bayangkan kita semenanjung Tanah Melayu kita bayangkan semenanjung Tanah Arab, bahagian bawah sekali selatan tu adalah Johor. Ya. Johor. Mekah ni macam Kuala Lumpur. Kan? Bukan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, okey. Kuala Lumpur. Gaya itu kan Kuala Lumpur. So Mekah ni Kuala Lumpur. Okey. Madinah ni macam Kedah. Okey. Madinah ni macam Kedah. Atas so, maknanya atas. So kita faham kan? Yeah. So Yaman bawah, maknanya Mekah ni Kuala Lumpur. Madinah ni macam Kedah. So atas Syria, Palestin semua tu Bangkok lah. Belakang atas tu. Itu nak senang faham untuk saya tergambarkan. Okey. Jadi daripada Mekah nak pergi Madinah ni dulu, ni cerita dulu, satu-satunya jalan adalah melalui Jabal Aqiq. Jabal Aqiq ni penama satu-satu jalan untuk pergi ke kota Madinah ni, dia kena lalu Perlis. Dia kena lalu Perlis baru turun bawah balik. Nak senang faham. Nak senang faham jadi biar kita dapat gambaran ni. Mana naik ke atas dulu baru turun balik. Apa yang ada kat kota Madinah sebenarnya kan? Kak Fairuz, Kak Mas, sidang pendengar saya sekalian kan. Kota Madinah ni dikelilingi oleh gunung berapi tau, dan masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Saya dah pernah pergi gunung berapi tu, maknanya masih aktif sampai sekarang. Kalau kita sekarang dia bukan rahsia lagi, dulu orang rahsia kan. Dulu rahsia kan tau, macam kan. Gunung berapi. Sekarang bukan rahsia lagi. Kalau kita type ke Google type je volcano near Madinah, kita akan jumpa. Dan mungkin kita akan rasa macam takut sebab masih aktif lagi. Dah pernah tahun 1600 begitu. Tahun 1600 kita kan 2020 kan, 1600 lebih kurang ada gegaran, maknanya hampir meletusnya gunung berapi tu dekat kota Madinah. So ini maknanya batu-batu gunung berapi ni dia hitam warnanya dan tajam. Betul kalau kita perasan batu-batu dekat Madinah dihitam warnanya dan nak cakap Mekah. Kan? Dan tajam. Batu gunung berapi ni sebab dia bukan struktur daripada batu je. Dia ada dalam tu ada logam-logam. Kalau kena luka tu memang sakit lah. Memang boleh menanah. Bukan saja manusia, kuda, unta pun sama. Jadi maknanya dulu nak pergi ke kota Madinah, jalannya hanya satu saja, iaitu nak senang faham, kena lalu Perlis turun balik. Turun balik. Jauhnya tu. Dia tak boleh jauh, dia tak boleh direct daripada Kuala Lumpur, Kedah tak boleh direct. Dia tak boleh direct macam tu. Maknanya Mekah ke Madinah tak boleh direct. Dia kena pergi Perlis dulu, kena turun balik. Maknanya dia kena naik Jabal Aqiq terus, kemudian dia kena turun balik. Satu-satunya jalan. Okay. So jadi soalan dia, di mana tempat Nabi SAW gali parit dia bukan dekat keliling kota Madinah. Dia sebenarnya antara perjalanan nak masuk daripada Perlis ke Kedah tu. Jadi satu line macam tu je. Untuk kita faham. Jadi kadang-kadang biar kita dapat gambaran, kadang-kadang orang ingat gali tu keliling kota Madinah. Dia satu baris tu. Okey, berapa luas parit ni? Luas parit ni adalah lebih kurang dalam 4 meter ke 5 meter. Besar. Besar betul tu. Mana kuda ni kalau dia lompat takkan lepas. Maknanya besar. Okey, dalam apa? Dalam tenggelam manusia. Maknanya dalam 2 meter lah. Jadi 5 kali 2 meter. Dan para sahabat gali parit dengan Rasulullah ni, dia gali, tanah yang digali tu dihimpunkan ke dalam. Jadi maknanya jadi kubu, lembut. Jadi kubu. Jadi kubu pertahanan. So jadi maknanya itu yang menariknya. Jadi maknanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijaksana. Jadi orang kafir tak tahu berapa ramai kekuatan Madinah ni, orang kafir tak tahu. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah letakkan tombak-tombak sekeliling parit ni. Tombak, obor-obor api. Jadi orang kafir kata, berapa ramai diorang ni? Diorang ni berapa ramai?
Berapa ramai tuan orang. Mana lebih ada 3,000 orang. Kemudian 700 orang lebih kurang orang munafik tarik diri. Tinggal 2,000 lebih je sebenarnya. Masalah bisa masalah. Okey. Jadi sebenarnya kita hari ni cerita macam perang Khandaq sebagai peperangan yang kita tahu sebab happy ending tau. Okey, Nabi menang, orang kafir kalah. Kita tahu happy ending dia. Tapi tak semudah itu Sebab suspend dia tu memang kalau bolos satu pintu habis. Katakan jaga 2,000 orang yang sebelah selatan, katakan sebelah kiri lah, sebelah kiri itu bolos saja dapat masuk habis. Sebab itu je yang ada, sebab dia itu je yang ada 2,000 lebih tu je yang ada ustaz dia. 2,000 lebih je. Jadi kalau bolos satu habislah. Maknanya kita akan mengganggu anak, isteri, anak-anak ortu kat belakang macam mana. Dia sebab kita tahu happy ending dia. Jadi maknanya kita macam Nabi menang kan. Tak ambil ibrah. Bukan macam tu Okey, itu kisah. Okey. Jadi dalam keadaan suspend dalam keadaan suspend, keadaan yang memang mereka sangat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat bermunajat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pagi Syawal Allah Subhanahu Wa Taala datangkan angin yang luar biasa kuat. Maknanya sehingga menerbangkan kemah-kemah, menanggalkan tambatan-tambatan unta, menumpahkan bekalan-bekalan mereka, dan yang paling besar bukan unta itu, bukan bekalan itu, yang paling besar Allah letakkan kegerunan di hati orang kafir. Itu yang penting. Jadi bila orang kafir kita mesti takut sendiri. Ush, habis ni kita punya makanan ni. Makanan kita ni cukup untuk beberapa hari kita balik ke Mekah. Kalau kita tak dapat tahun kota Madinah, kita tak akan dapat makanan, kita akan mati kelaparan. Jadi maknanya dia dengan sendiri dia dia ada kegurunan kat hati tu. Dan kegurunan hati, tak boleh kan. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Kalau gitu maknanya kita balik ke kota Mekah. Jadi ibu kakak, ayah-ayah sedang pendengar dan penonton yang saya doakan kebaikan sekalian kan. Pada satu Syawal itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu zikir, itulah takbir hari raya kita. Sebab tu takbir hari raya sunat untuk kita lakukan. Sebab tu lafaz-lafaz takbir hari raya kalau kita tengok, la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, sadaqa wa'dah, benarlah janjinya. Janji apa? Janji nak tolong orang muslimin. Orang muslimin mana pertolongan Allah ni tak nampak pun. Diorang pun tak tahu macam mana bentuk dia. Sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, dan menolong hambanya. Wa a'azza jundah, dan memenangkan tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan menghapuskan tentera Ahzab. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, Allah Maha Besar, walillahillah, mana segala puji bagi Allah. Jadi sebenarnya ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, ada 5 perkataan disyariatkan khusus untuk umat Muhammad. 5 perkataan ni. Azan iqamat satu. Okey. Perkataan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian perkataan talbiyah. Talbiyah ni kalau kita pergi umrah atau haji. Labbaik Allahumma labbaik kan. Talbiyah. Okey. Kemudian perkataan amin pada doa. Amin pada doa tu dia bukan asal bahasa Arab kan. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin, tapi amin pada doa satu macam nak senang sebut sekarang, satu macam pembuka bagi doa untuk mengangkat doa. Sebab tu perkataan amin, orang Yahudi pun doa guna amin. Orang Nasrani pun doa untuk guna amin. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin, tapi amin pada doa adalah dulu lagi zaman Nabi Adam lagi. Dan yang kelima adalah takbir hari raya. So jadi 5 benda ni anugerah khas untuk umat Muhammad, yang maknanya istimewa untuk umat Muhammad. Dan beruntung kita satu Syawal ni adalah hari kemenangan kan, hari kemenangan yang kita kena faham juga, iaitu ketika tentera Ahzab betapa suspendnya, betapa maknanya risaunya para sahabat maknanya dalam mempertahankan kota Madinah tu. Kalau sekarang parit tu ada dekat, kalau kita Masjid 7 lah, Masjid 7. Kat situ dulu bekas parit tu. Sepanjang-panjang. Sebab tu sebagai muka di mana. Sebab tu kalau takbir orang Arab ni, takbirnya tu agak keras, kuat dia ustaz, dia bukan macam dai-dai sebab dia kemenangan itu ustaz ya. Okey, so jadi saya suka nak ulas benda ni tau. Saya suka nak ulas benda ni. Mula-mula dulu saya pun biasa pergi maknanya merantau negara Arab, pernah duduk negara Arab juga kan. Saya kata
orang Arab ni kan maknanya takbir dia tak sedih langsung kan. Kadang tak sembahyang raya cakap Mesir tu kan. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar walillahil hamd Allah akbar. Tak sedih langsung. Orang Melayu kan kita nangis. Wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar. Sedihnya apa sebab PKP anak tak balik, cucu tak balik kan. Okay. Tapi waktu saya pergi ke Palestin, yang menariknya itu saya satu benda yang menarik saya kongsikan. Takbir dekat Masjid Al-Aqsa sebiji macam takbir kat negara kita. Sebiji tau. Takbir hari raya kat sana dia cuma ada lenggok, beberapa lenggok je beza. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sama. Saya kalau hari raya ke Masjid Aqsa, saya pejam mata kan. Saya rasa saya ada dekat masjid dekat Kota Baru, masjid dekat Mersing, masjid dekat Kuantan, masjid dekat Kuala Lumpur. Macam kat tanah Melayu. Jadi soalannya adalah, siapa tiru siapa? Kita tiru orang Palestin atau Palestin tiru kita? Kita tak tahu. Tapi umumnya Palestin takbir macam kita. Mendayu-dayu. Masya Allah. Itu yang hebatnya. Hebat. Baik, nak sambung untuk lagu untuk takbir je dengan Ustaz Muhammad ni tak habis lagi. Kita bagi Ustaz rehat kejap. Kita bakal kembali selepas ni, dan kepada anda terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan, serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Buah-buahan tempatan, segar dan sedap yang tiada tandingannya. Buah yang terbaik dan berkualiti hanya untuk anda. Amalkan pengambilan buah-buahan setiap hari. Ia kaya dengan nutrien untuk kecergasan dan kesihatan badan. Pelbagai sajian ikut cita rasa, sesuai untuk sisi keluarga. Lebihkan makan buah-buahan tempatan. Kempen ini dibawakan khas oleh Pharma Malaysia. Pharma di hati rakyat. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Baik, kita kembali untuk slot berikutnya menerusi Pesona di Zahra bersempena dengan Aidilfitri. Untuk hari ini cerita tentang raya. Kalau tadi dengan takbir je pun tak habis lagi. Mukadimah bagi Ustaz, sebenarnya banyak lagi kita nak cungkil tentang sejarah Syawal ini bersama dengan Ustaz. Sambung kembali perbahasan kita. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okay, kalau kita tengok sejarah kan, maknanya sekitar tanah Nusantara, apa hubungan tanah Nusantara dengan Masjid Al-Aqsa kan? Jadi catatan yang ditemui adalah ditemui antara kita dengan Masjid Al-Aqsa adalah kurun ke-16. Kurun ke-16 ni zaman bila? Zaman Wali Songo. Okey, di bahagian Nusantara ni ada pendakwah, dipanggil pendakwah 9 pendakwah. 9 pendakwah ataupun dipanggil 9 wali kan. 9 tu dia panggil Songo. Songo ni dalam bahasa Jawa maknanya 9 wali kan. Dan 9 wali ni dia ada tugasan masing-masing. Contoh, Sunan Ampel. Sunan Ampel ni memang dia berdakwah kepada orang atasan, raja-raja, pembesar-pembesar. Itu Sunan Ampel lah. Kemudian dia ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni yang berdakwah kepada rakyat biasa. Dia berdakwah dengan wayang kulit kan. Itu yang sesuai lah. Sesuai kan. Dulu kan orang suka tengok wayang kulit. Dulu tak ada TV. TV. Tak ada TV, tak ada radio. Jadi apa orang nak berhibur dan nak dengar perkongsian dengan jalan wayang kulit. Dulu wayang kulit dulu dia ada cerita-cerita dia daripada cerita-cerita kitab Mahabharata, kitab Ramayana. Jadi Wali Songo, Sunan Kalijaga ni dia bawa cerita baru tau. Dia bawa cerita baru dengan ada satu orang
dia mengalahkan segala syaitan-syaitan, jin-jin dan juga raksasa-raksasa ni. Orang ni tapi dia berpegang dengan dia ada satu jampi. Nama jampi dia adalah kalimah soda. Itu punya makhraj dia, makhraj yang betul. Saya penat kau nak membetulkan makhraj ni. Kalau suruh mas ni dah ke laut jadi. Itulah. Jadi dulu orang main kulit ni berhari-hari tau, macam kita lah tengok macam drama kan. Kan 2 jam esok sambung. 2 jam esok sambung. Marathon Ustaz. Jadi macam tu juga. Saya mandi kalimah soda ni 2 jam sambung. Seminggu. Cerita dia seminggu. Jadi sampai episod yang terakhir ke-7 tu, orang tertanya lah, mana apa kalimah soda tu? Kalimah soda tu apa mesti power kalimah ni sehingga boleh mengalahkan jin-jin, syaitan dan sebagainya. Okey, maka Surah Kalijaga kata, aku ajarkan kalimah soda ni satu rahsia untuk kekuatan. Apa dia? Kalimah soda ni adalah bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah soda ni rupanya kalimah syahadah. Kalimah soda. Okey, sebenarnya itu Sunan Kalijaga. Okey, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ni tugas dia untuk Islamkan orang-orang yang kata orang kita gedebe. Orang yang macam ganas kan. Sebab tu dia ada silat Sunan Gunung Jati. Yelah, orang gedebe dan lawannya cara gedebe juga. Dia gedebe juga. Jadi mana geng gedebe ni dia macam mak rempit ke apa semua ni kan. Sunan Gunung Jati settle kan. Okay. Dan ada satu orang nama dia Sunan Kudus. Sunan Kudus ni diambil gelaran dia bukan nama sebenar. Dia ambil gelaran dia daripada Al-Quds, iaitu Palestin. Jadi maknanya Sunan Kudus ni Al-Quds. Jadi dia adalah orang yang membawa orang bagian Nusantara ni untuk pergi Baitul Maqdis, kurun ke-16. Jadi maknanya hubungan kita dengan Baitul Maqdis ni dah lama. Dah lama. Maksudnya kurun ke-16. Kurun ke-16. Maksudnya kurun ke-16 Sunan Kudus dah bawa orang Melayu kita. Maknanya kalau pergi ke Mekah tu akan pergi ke Palestin, kena pergi ke Mekah dan juga Madinah. Okey. Dan yang lagi menarik dia. Lagi menarik dia. Apa dia? Dia bawa takbir. Okey. So kita dengar kurun ke-16 macam lama dah hubungan kita dengan Baitul Maqdis kan. Tapi kurun ke-12 kurun ke-12 apa dia? Kurun ke-12. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan tentera Salib pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi dia dapat kalahkan tentera Salib. Dia membawa 2 buah mimbar. Buah mimbar dipanggil mimbar Salahuddin. Satu diletakkan dekat Baitul Maqdis, satu diletakkan dekat Masjid Al-Khalil Ibrahim, Masjid Nabi Ibrahim. Jadi teknik digunakan mimbar tu adalah daripada 16,000 kepingan kayu. Dipasak dan ditanggam. 16,000 kepingan kayu kan. Dan teknologi kayu negara Islam waktu tu yang ada adalah daripada Nusantara. Dan yang heran dia, bunga-bunga dekat dekat mimbar tu kan ukiran kayu kan. Bunga-bunga dekat mimbar tu adalah bunga-bunga di Nusantara. Kalau kita pernah dengar awan larat kan, maknanya teknik bunga-bunga tu teknik bunga Nusantara. Jadi mana catatan kurun ke-12, maknanya hubungan orang Melayu dengan Baitul Maqdis telah ada dah sebenarnya. Lepas tu bersambung sampai. Lepas tu saya tengok kan, itu saya pelik juga satu benda. Maknanya kenapa seluruh negara Arab takbirnya adalah biasa, tapi di Palestin dekat Masjid Al-Aqsa dengan Nusantara kita lagunya sama. Di Nusantara. Kalau kita pergi dekat negeri China ke, Jepun ke, Korea ke, mana-mana pun negara Islam lain atau Uzbekistan sama juga. Tak ada lagu, takbir raya tak ada lagu tau. Tapi kita dengan Palestin sama lagu kita. Jadi itu benda yang menarik maknanya hubungan kita dengan Palestin makin lama dah. Sampai takbir hari raya kita pun sama. Kan? Soalnya siapa tiru siapa tu saya tak jawab. Tapi sampai hari ini atau Palestin tiru kita saya tak jawab. Setakat ni. Tapi sampai hari ini hubungan kita dengan Palestin pun kalau kita tengok Ustaz, kita sangat mengambil berat ya Ustaz ya. Kita rasa macam attached tu Ya, saya pun satu benda sebenarnya. Orang Melayu kita kan, sebab
kita tak tahu sejarah kita tau. Kita adalah orang yang tak tahu sejarah kita. Sebab apa? Ketika Melaka Tombang kurun ke-15, 1511, buku-buku sejarah Melayu semua diangkut oleh Portugis waktu tu. Dia bayangkan buku-buku 2 buah kapal nama Flor de Lema, 2 buah kapal berbanyak buku-buku sejarah kita. Kemudian dia kata buku tu tenggelam di tengah jalan. Tapi ahli sejarah banyak kata sebenarnya buku tu ada. Jadi ya, kita tak tahu sejarah kita. Yang tulis sejarah kita adalah orientalis yang suruh kita percaya. Kan? Tapi kan Kak Mas, Kak Fairuz kan, saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University tau. Moscow State University. Saya pernah jadi pensyarah jemputan di Moscow State University. Waktu tu orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada bangsa Arab. Kan? Jadi waktu tu saya maknanya dihantar permohonan ke UM. Waktu tu Dr. Ahmad Hidayat Buang, Dekan Fakulti Akademi Islam, maknanya bagi satu sokongan maknanya untuk saya mengajar kat sana. Saya pun pergi kan, maknanya 2009 ya. Oleh kerana saya menjadi pensyarah jemputan kat sana, saya dapat masuk perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni mana perpustakaan yang orang lain tak boleh masuk, hanya pensyarah saja boleh masuk, atau orang universiti saja boleh masuk. Dan di St. Petersburg di Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Di St. Petersburg di Rusia tau. Itu membuktikan bahawa betul kata beberapa ahli sejarah kata buku-buku Melayu ni sebenarnya tak hilang sebenarnya. Mana ada di mana-mana tempat. Dan yang paling menarik sekali, saya tengah buat PhD masih lagi diajar orang Melayu kita ni adalah orang Melayu lekeh lah kan. Kita tak pernah ada undang-undang bertulis undang-undang bertulis kita hanya wujud selepas kedatangan Islam kurun ke-12 dengan kurun ke-13 dengan penemuan batu bersurat di Melaka. Sebelum tu tak ada undang-undang bertulis. Kita ada undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Kata-kata orientalis Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg di Rusia. Sebelum wujud tulisan Jawi, kita ada tulisan kita sendiri tau. Tulisan kita ni macam tulisan Thailand, macam tulisan Jawa, macam tulisan India, mana Sanskrit. Sanskrit tu bukan milik India, dia milik semua tulisan. Karakter tulisan tu. Macam tulisan India, bunyi Melayu kalau mencuri didenda 2 tahil emas, bunyi Melayu. Saya tanya Prof tu kata dekat dunia ni tak ramai dah orang boleh baca lagi tulisan ni. Tulisan purba dah ya. Tulisan purba lah, tulisan Sanskrit tapi bahasa Melayu, bunyi Melayu. Jadi balik pada perkongsian kita, apa hubungan kita dengan Palestin? Kita tak tahu tau, sebab sejarah kita hilang. Sebab tu memang kena kaji. Sebab memang betul macam Kak Fairuz, Kak Mas sebut, kita orang Melayu, ada benda berlaku di Palestin, kita antara orang yang awal respon. Padahal kita jauh tau. Kita orang yang awal respon. Bantuan lah apa semua. Saya satu hari, saya bawa orang pergi ke Palestin. Waktu tu saya dekat Masjid Al-Aqsa tau. Saya Masjid Al-Aqsa, waktu tu Gaza kena serang. Dan keluar dekat TV, dekat Israel sana, saya waktu tu dalam bilik tau. Okey, Gaza diserang. Yang membantu orang-orang Gaza ni adalah Eropah tu banyak negara kan? Dan Malaysia. Eropah dan Malaysia. Masya Allah. Bukan Asia ya, Malaysia. Bukan Asia tau, Malaysia tau. Kita respon agak awal juga. Itu yang menarik lah. Dan maknanya balik pada mimbar Salahuddin Al-Ayyubi kurun ke-11. Kurun ke-12 maknanya bentuk itu, teknologi itu adalah teknologi yang sama dengan Istana Seri Meranti dekat Negeri Sembilan. Pasak dan tanggam dia pencara tu buat tu. Sebab ada 16,000 kepingan kayu tau di mananya. Teknologi tu hanya orang Melayu je ada. Sebab kita kan memang kita teknologi bukan batu Betul. Macam negara Arab teknologi batu. Kita teknologi kita adalah kayu. Sebab kita kata-kata kayu. Betul. Lepas tu kadang-kadang orang cakap kan, kalau Melayu tu hebat sangat, asal tak nampak teknologi dia apa semua? Sebab kita kayu tu reput. Betul. Negara Arab batu tak reput. Kan? Kita kan kayu maknanya banyak kubu-kubu orang Melayu sekarang dah tak ada dah sebab kayu kita nesan kan. Betul. Reput tak ada. Negara Arab batu kekal, boleh tahu siapa kan. Kita tak tahu. Betul. Melainkan kita menggunakan kayu jati yang mahal tu, tapi tak semua yang mampu kan Ustaz. Tak semua mampu.
Itu dia kan. Menarik. Biasanya saya tahu kenapa Ustaz cerita banyak pasal sejarah ini. Sebab dia hari ni on air dengan rakan sebaya. Kalau dengan Yati kan adik-adik sikit kan. Tak apa Ustaz. Kita orang pun nak belajar sejarah juga. Tapi kita rakan sebaya ni cerita shock sikit lah. Kita yang masuk sejarah tu. Tapi kita bagi Ustaz rehat kejap aja. Baru kembali lepas ni untuk Pesona Syawal khusus untuk anda. Terus setia bersama kami. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Wallah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Baik, teruskan untuk bersama dengan pendengar untuk waktu ini bagi bersama-sama dengan bagi Ustaz bagi kita ceritakan tentang Syawal, sejarah dan juga perbahasan termasuk seperti tadi kita dah pun dengarkan seni pada takbir, betul juga dengan seni bina bagaimana pertalian rapat antara Al-Quds dan juga di Rantau Melayu ini. Kita sambung Ustaz sama-sama itu mungkin kalau ada soalan pada pendengar kita mungkin kita bakal raikan sekejap lagi. Kita raikan. Mungkin nak raikan sekarang ke macam mana Ustaz? Boleh kita raikan sekarang. Kita ada soalan dekat Facebook ni, Muhammad Nur Uthman ni. Ni rasanya Ustaz ramai yang pun bersetuju nak bertanyakan soalan ni. Dia kata dengar apa yang Ustaz cerita tu, masya-Allah, dia kata banyaknya yang terselindung tentang yang Melayu ni. Tapi Melayu ni kerap dikatakan dimalas. Orang yang malas, dia kata golongan yang malas. Dia kata Melayu ni sebenarnya hebatkan Islam, tapi mungkin Ustaz boleh komen sikit pasal ni. Macam yalah bila sebut Melayu orang kata malas-malas, tapi bila Ustaz cerita tu macam lain pula. Okey. Saya kalau duduk berforum bercakap ni dari seni dia tau. Cakap kat radio lain, dekat forum lain, dekat pidato lain, syarahan lain, dia ada lain Kalau forum dia punya etika dia. Kita tak boleh bangkang antara ahli forum tau. Kalau kita tak setuju kita diam. Kecuali kalau berdebat lain. Kalau forum. Saya faham etika itu. Saya takkan bangkang maknanya kawan ahli forum kecuali satu benda. Kalau dia kata Melayu malas, saya akan cakap maaf saya tak setuju. Saya akan cakap gitu. Okey. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi rezeki dah pergi ke banyak tempat ni. Saya dah pergi banyak. Betul. Mana-mana tempat lah dengan izin Allah. Okey, saya pergi ke China. Banyak je orang Cina yang minta sedekah dan malas sebab itu negeri dia. Saya pergi ke India, banyak je orang India yang malas. Betul. Dan sebab itu negeri dia. Saya pergi Eropah, banyak je orang Eropah minta sedekah, malas bekerja dan apa semua sebab itu negara dia. Hatta saya pergi ke Israel. Orang gambarkan Israel ataupun Palestin Israel kan, maksudnya saya masuk border itu. Negara yang banyak melahirkan jutawan dan apa semua. Dekat Israel, orang Israel ada minta sedekah, ada tukang sapu sampah, ada yang malas. Masya Allah. Jadi bukan masalah orang Melayu ataupun tak. Satu bangsa semua dalam dunia ada sifat itu. Cumanya orientalis cuba tulis untuk melemahkan semangat kita. Dia kata orang Melayu ni malas lah apa semualah apa. Kalau kita malas, takkanlah kita ada satu pentadbiran, ada undang-undang bertulis sendiri. Dulu kita, sampai apa tau? Macam saya sebut tadi kan, kenapa Genghis Khan tak menyerang kawasan kita? Padahal dia beria-ria nak menawan timur dan barat. Kenapa? Sebab apa? Pertahanan kita waktu tu menyebabkan dia kata, kita tak lawan lah. Membazir masa kita lawan. Baik kita lawan negara yang lemah. Masa baik kita lawan negara lemah. Jadi mana negara lemah, jadi kita bertawan. Ini membazir masa kita, tentera kita mati dah apa semua kan. Sebab di kawasan kita ni sebenarnya, wujudnya orang-orang yang hebat dengan teknik-teknik yang tidak diketahui oleh dunia. Dia panggil local genius kita terlalu tinggi. Local genius ni, makna local genius ni kecerdasan tempatan kita terlalu tinggi. Sampai orang nak masuk penuh dengan kita tak tahu ni apa akan jadi kita. Baik kita tak payahlah. Sebab mereka sampai Thailand dia terus naik ke atas. Dia tak tawan pun kawasan Nusantara. Jadi maknanya kalau kita sembang memang sedap lah tu kan. Jadi maknanya balik pada soalan yang ditanya oleh tuan tadi tu, mana sebenarnya maknanya kita memang tu bangsa yang hebat sebenarnya.
kita dicuri oleh buku-buku kita, orientalis tulis untuk melepaskan semangat kita. Sebab tu ada pepatah orang-orang tua kita kalau nak bunuh tanaman, racuni akarnya. Kalau nak bunuh sebuah bangsa, racuni sejarahnya. Dan kita diracuni sejarah untuk menyebabkan kita rasa kita lemah, tak boleh berniaga, kita ni malas, tak boleh maju. Itu semua adalah mitos-mitos yang dibina, yang dicipta untuk di-highlightkan. Contohlah kata gini katakan saya sebutkan. Sebenarnya kan dekat IKIM kan ramai orang pakai kereta warna putih tau. Maka kita akan nampak, betul lah, banyak betul putih lah dekat IKIM ni kan. Sebenarnya banyak ni kereta warna lain. Tapi bila di-highlight benda tu, minda kita akan fokus, betul lah untuk kita percaya. Jadi maknanya dalam dunia ni ramai orang malas. Bangsa Cina ada, bangsa India ada, bangsa Eropah ada, bangsa Arab ada, bangsa Yahudi pun ada malas. Tapi cuma di-highlight kan, betul lah. Padahal mana-mana bangsa pun ada malas juga. Dia punya lah tu. Memang tak boleh tahan lah tu. Betul. Tapi ramai yang setuju ni Ustaz dekat Facebook ni. Ramai yang setuju, dia kata betul. Ustaz cakap tu, dia kata sebab kita dah dibiasakan di momok-momok lah Ustaz kan. Melayu. Dan saya juga terpanggil untuk rakyat sahabat kita ni, Encik Ahmad Syafiee Bakar. Mungkin boleh rujuk Ustaz juga. Pertanyaan berkaitan dengan apa kemahiran yang perlu ada untuk kita tadabbur sejarah keagungan Islam, Ustaz? Apa kemahiran macam mana kita nak tadabbur pasal Islam? Kadang kita baca, kita pun tak tahu kemahiran yang kita perlu ada. Macam Ustaz lah kemahiran contohnya. Okey, sejarah ni kalau kita nak baca terlalu banyak, mana takkan habis. Maksudnya sejarah terlalu banyak. Jadi pada saya untuk permulaan ambil tahu sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa kita. So maksudnya orang putih atau orang barat, dia ada grup orientalis tau. Orientalis ni dia mengarang lebih 500,000 buku cerita pasal diri kita. Daripada versi dia tau. Daripada versi dia. Dan takrifan, apabila kita baca, kita pun terpengaruh semua. Maknanya kita kena baca sejarah bangsa kita. Itu maknanya yang untuk permulaan. Maknanya apa-apa yang berkaitan sejarah bangsa kita, mana kita kaji balik dan tengok balik, kumpulkan. Sebenarnya banyak. Contoh macam baru ni ada satu profesor, saya ada beli buku dia pasal kewujudan Hang Tuah tau. Hang Tuah, maksudnya sampai ada catatan daripada Jepun, catatan daripada China, dia memang buat PhD dalam bidang ni. Pada kita kata Hang Tuah tu mitos apa semua. Kenapa tak highlightkan benda ni? Satu orang, bayangkan kurun ke-15 sudah boleh menggegarkan negara Jepun. Boleh bayang tak punya hebat? Kurun ke-15 tau. Kan? Dan orang Jepun menulis tentang kehebatan dia. Boleh bayang tak? So maksudnya dia bukan kecil. Jadi baca sejarah berkaitan dengan kita. Okey, yang keduanya, kita ni tak lari dari Islam. Orang Melayu tak lari dari Islam. So maksudnya relatekan sejarah Islam berluas sangat. Tapi Islam yang berkaitan dengan Nusantara. Nusantara. Okey, kan? Dan yang ketiga, mungkin boleh baca perbahasan-perbahasan mengenai hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman, contoh kan dalam hadis yang disebut dia akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah daripada dua tempat di akhir zaman ni. Satu daripada timur jauh, satu lagi daripada negeri belakang sungai, ma wara'an nahar. Negeri belakang sungai ni negeri Tantan. Sebab ada dua sungai, sungai Amudarya dan sungai Sirdarya. Negeri Tantan ni Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Dagestan, Gostan. Ustaz, cik baik tak tulis dah. Itu tak boleh tulis. Negeri Tantan tu. Daripada situ. Sebab itu musuh-musuh Islam cuba hapuskan negeri Tantan daripada mengamalkan Islam. Kan Red Army datang kan, hapuskan langsung. Yang kedua, negeri Timur. Negeri Timur ni misteri sikit. Sebab apa? Oleh kerana hadis tu disebut daripada Madinah. Timur Madinah mana? Wallahualam. Mungkin India, Pakistan. Mungkin kita Nusantara. Mungkin China, mungkin Jepun. Kan? Tapi sebab itulah para sahabat beria-ria mengislamkan belah-belah timur. Sebab daripada anak bangsa timur ini akan menyemarakkan kebangkitan Islam. Cuma baca tu dulu. Dan kita kan kalau kita tahu sejarah, bagaimana sahabat usaha mengislamkan dua laluan. Laluan sutra dan laluan rempah. Spice route dan silk route. Kan? Laluan sutra ni adalah negeri Tantan. Kan? Laluan rempah ni belah-belah kita ni. Laluan rempah ni. Itu yang dalam sejarah dulu kan kita perniagaan rempah tu kan, urus siaga.
Kita adalah orang rempah yang telah diislamkan. Dia bermula daripada Guangzhou, pergi ke Melaka, Aceh, Goa, ke Yaman. Yaman baru ke negara Arab semua. Itu yang memang menarik. Jadi maknanya, tiga dah. So, kita baca sejarah ni banyak sangat. Baca sejarah bangsa kita, bahasa Melayu kita. Dan yang keduanya, yang kaitan dengan Islam. Maknanya, kalau tak banyak sangat, tapi yang ada kaitan Islam. Contoh macam, saya sebut Salahuddin Al-Ayyubi, luas sangat. Tapi kita fokuskan sejarah mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab mimbar dia tu ada kaitan dengan kita. Dan yang ketiganya, kaitkan dengan mana kisah-kisah ataupun akhir zaman. Cerita. Jadi mulakan tiga tu dulu. Barulah baca semua. Jadi untuk Siti Noise yang tanya tadi tu Fairuz, buku apa tadi tu, salah satunya Ustaz kata tu Salahuddin Al-Ayyubi dengan mimbar Islam tu kan, berkaitan tu. Baik, jadi Ustaz, dekat penghujung ni mungkin ada ulasan yang kita sampaikan. Dah habis dah Ustaz. Silakan. Wah, sekejap je. Betul Ustaz. Ramai yang tak puas ni. Sebaya ni sekejap je lah. Ramai tak puas ni Ustaz. Kena sambung lagi Ustaz topik ini. Orang tua-tua memang cerita sejarah ni Ustaz. Okey, Biba, kakak, ayah yang sedang penonton dan sedang pendengar yang saya doakan kebaikan sekalian. Okey, pertamanya Hari Raya. Okey, hari ini kita bincang mengenai sejarah Hari Raya dan bagaimana Hari Raya, daripada Hari Raya itu kita bawa kepada sejarah-sejarah pasal maknanya takbir. Dan daripada takbir tu macam mana negara Arab seluruhnya takbir mereka tak ada lagu Allah Akbar kan, kita lagu. Kecuali kita Nusantara dan Palestin saja. Itu pelik tau. Itu benda yang memang pelik. Dan dia bukan reka-reka cerita. Tak, saya ada letak kat YouTube saya, cuba Ustaz Amin takbir raya. Kita boleh dengar, cuba bandingkan sana. Hatta azan kita, azan Nusantara dengan azan dekat Masjid Aqsa lebih kurang sama lagu dia. Negara Arab ada gaya azan tau. Betul. Kecuali Palestin dengan kita. Pattern azan dia sama je. Memang pelik. Negara Arab lain, sebelum azan, lepas azan tak ada selawat. Kita kan ada kan? Allahumma salli ala. Sebelum kita azan kan ada selawat Pak Bilal kita kan? Palestin ada. Maksudnya dia sedap tu kan? Betul. Kalau kita cerita mengenai macam mana kita boleh tahu pula apa perbezaan lah. Kita bawa cerita pasal sejarah bangsa Melayu yang hilang. So sejarah kita adalah hebat sebab kita adalah bangsa Muslim. Sebab itulah orang Yahudi dia faham benda ni dan dia cuba usahakan untuk lemahkan ataupun kafirkan bangsa-bangsa Muslim termasuk bahagian Nusantara kita ni. Jadi kita kena ingat benda tu, kita kena faham, dan yang bagusnya bila kita faham sejarah bangsa kita dan diri kita ada tumbuh jati diri tu. Untuk kita pertahankan diri kita, keluarga kita, tanah air kita kan. Betul Ustaz. Negara kita kan, ada agama kita. Itu yang penting sekali kan. Dan sambil kita meraihkan yang lain-lain. Kan? So maksudnya sebab orang Melayu ni mesti kenal dengan adab sopan. Masya-Allah. Betul Ustaz. Kita antara yang menarik yang Ustaz Melayu kan. Bila Ustaz sebut tu macam macam Ustaz sebut tadi, kita faham lah nak kenal diri kita, nak sayang diri kita, kena baca, kena tahu. Saya ambil tahu, barulah kita sayang tanah air kita. Bak kata hadis Melayu lah, hadis sahih Melayu hadis sahih Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Ya Ustaz. Itu memang sahih lah. Itu betul sahih. Memang betul. Ada yang lepas ni lepas dengar komen daripada Ustaz dalam slot kita ni, lepas ni nak kena beza, dia nak pergi dengar dekat YouTube. Beza takbir Arab, Palestin dan juga Melayu. Betul. Boleh lanjutkan kajian secara peribadi lepas pada slot kita ni, sebab Persona Dezara sebenarnya tidak berceritakan tentang sejarah. Tidak sebenarnya. Macam ni. Tapi hari ini je kita istimewa sebabkan Persona Syawal. Jadi kita cerita pasal raya. Dan rakan sebaya. Ya betul. Dan rakan sebaya. Terasa tu kan. Jadi terima kasih banyak Ustaz bersama kita pada hari ini. Untuk walaupun kita cerita pasal sejarah, tapi kita santai dan juga kita mendapat ibrah dengan apa Ustaz cerita pada hari ini Ustaz. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita minggu akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.